الله يا غفور رحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا الصدق في القول وارزقنا الإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dirahmati Tuan Fungsi Majlis, yang dikasihi Tuan Fungsi Surau, San Kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya para jemaah muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama senantiasa kita merapatkan insting kesyukuran hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni dapat sama-sama kembali kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala, salat berjemaah, dan kita mendengar sedikit sebanyak peringatan daripada ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai persiapan bekalan bagi diri kita di mana saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar kelak. Alhamdulillah, tersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih istiqamahkan kita dengan iman dan Islam mudah-mudahan. Dan kita minta mudah-mudahan akhirnya riwayat kita, hidup kita dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan Islam insya-Allah. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ni kita tak sambung lagi lah kita. Sebab kita saya tak jumpa cari. Lama sungguh ni kan. Tak jumpa cari kita. 6 bulan. Jadi malam ni kita bebas insya-Allah lah kita. Insya-Allah kita sambung pada bulan yang akan datang. Muslimin dan muslimat dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang bersabar dan orang yang memaafkan, sesungguhnya perbuatan sifat yang demikian itu termasuk di kalangan perkara-perkara ataupun hal-hal yang diutamakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Subhanahu wa taala aidan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu yakni Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur
pasti kami akan menambah akan nikmat-Mu, dan jika kamu mengingkari akan nikmat-Ku ini, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih di hari kiamat kelak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu ad-darra'u sabara fakana khairan lahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman, mereka merupakan golongan yang bernasib baik. Kata Nabi, sesungguhnya orang beriman ini baik nasib mereka, kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan. Dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali bagi mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala, kata Nabi. Dan apabila mereka mendapat kesenangan, sifat orang beriman ini, mereka akan bersyukur kepada Allah. Ini sifat orang beriman. Dan apabila mereka ditimpa musibah ujian yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, lalu mereka akan bersabar, maka kedua-dua sifat itu adalah baik bagi mereka. Hadis riwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Ayat yang saya sebutkan ini, dua ayat Quran dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan kepada kita berkenaan dengan dua sifat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dan juga digambarkan oleh Nabi dalam hadis, iaitu dua sifat bagi orang beriman. Yang pertamanya adalah as-sabru, dan yang keduanya adalah asyukru. Sifat yang pertama bagi orang beriman adalah sabar, dan sifat yang kedua bagi orang beriman adalah asyukur, yakni syukur. Maka kedua sifat ni cukup besar bagi kita. Dua sifat ni cukup besar. Kerana Nabi sebut dalam hadis, al-imanu nisbani, iman ni bagi pada dua. Al-imanu nisbani, kata Nabi, nisbun fi sabri wa nisbun fi syukri, kata Nabi. Allahu Rabbi, besar kan. Iman nisbani, terbagi pada dua. Ni separuh. Ada 50%. Sepu. Ada nisfu Sya'ban. Nama dah 15 ada. Ana 15. Sepu panggil dah. Al-iman nisbani, kata Nabi. Iman ni bagi pada dua. Yang pertama nisbun, separuh dia fi sabri, pada sifat sabar. Wa nisbun fi syukri, dan separuh lagi pada syukur. Dan sebab tu kata ulama, dua sifat ni kalau kita jaga sungguh, alhamdulillah. Tapi hakikatnya payah tak tuan-tuan? Payah. Nak kata siapa dah? Rakyat ke diri saya ini nak kata tuan-tuan. Payah nak boleh sabar, payah. Nak boleh bersyukur, lagi payah. Jadi dua sifat ni lah sebagai satu muhasabah kepada kita. Lebih lagi bila mana kita berada dalam keadaan sekarang, yang mana Allah Ta'ala uji kita, tuan-tuan. Betul tak? 3 bulan lebih, masuk 4 bulan. 18 hari bulan 3 tak? 18 hari bulan 3, 18 hari bulan 7, 4 bulan lah. 3 bulan lebih lah, dah 4 bulan. Maknanya nak 4 bulan Allah uji kita, tuan-tuan. Sekarang ni pun masih ada lagi, tak sifar lagi, tuan-tuan, wabak COVID-19 di Malaysia. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Kita kena ingat, orang beriman ni tak akan duduk saja. Sifat orang beriman ni, antaranya Allah Ta'ala sebut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ni keadaan orang beriman. Jangan kamu kira bahawasanya kamu ni beriman pada Allah Ta'ala sedangkan kamu tidak diuji. Maka ni adalah ujian yang Allah beri pada kita, tuan-tuan. Maka orang beriman, bila apa saja hak berlaku, dia akan pandang Allah Ta'ala. Orang tak beriman, sebab ni akan terdah gini. Ni orang tak beriman, tidak pandang pada Allah Ta'ala. Ini jadi satu muhasabah pada kita. Jadi dengan situasi yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan, cukup sinonim ataupun cukup makna tuan-tuan kena dengan dua sifat ni. Jadi satu muhasabah kepada kita, adakah benar-benar dua sifat ini ada dalam diri kita? As-sabru wasyukur. Mula dengan PKP 18 hari bulan 3, kita kena kurung, tak itu pergi rumah.
Hak selama ni boleh tubik rumah, pergi kedai makan. Lepas mayang subuh, masa baca kunut tu, bayang dah dalam kepala nak makan apa tuan. Betul tak? Bayang dah dalam kepala nak makan apa? Roti telur. Ke nak makan telur goyang? Ke nak makan telur agam? Nak bayang dah tuan. Ana sebelum ni. Ana nak mana boleh lepas tu pergi kedai makan. Duk kedai makan bukan sekejap, sejak biasa tu. Tu paling awal lah. Bagi orang lelaki dah tuan. Anak kata tuan-tuan, bukan salah. Tapi bila mana start 18.3 baru ni, nampak tak ada tu baik. PKP. Perintah Kawalan Pergerakan. Nampak tak ada tu baik. Boleh tu baiknya ketua keluarga. Tu pun ada hak masa ni. Naik kereta seorang. Lepas tu kena kawal pula polis tahan sebagai serabut itu tuan. Nampak tak? Ini ujian Allah Ta'ala beri pada kita. Ujian Allah Ta'ala beri kepada kita tuan-tuan. Selama ni boleh tubik, jadi tak boleh tubik. Selama ni boleh bergerak bebas, tak boleh gerak bebas tuan-tuan. Selama ni tak bimbang apa-apa berlaku, sekarang ni bimbang tuan-tuan. Ini ujian Allah Ta'ala beri. Lepas tu Allah Ta'ala beri pula kekurangan sikit-sikit. Setelah berapa bulan nak PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Ringan sikit. Boleh tubik 4 orang sekereta, ahli keluarga syarat. Nampak tak? Ringan sikit tuan-tuan. Lepas tu kau ringan PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Nampak tak? Kau ringan. 15 hari bulan boleh main bola. Lalu. Nampak tak? Mana boleh sukan, boleh buat aktiviti bebas, nak makan kedai kau anda ada masalah. Belum ni beratur panjang beli wali rumah, ni boleh makan dah tuan. Di sebalik ujian Allah beri kita sabar, Allah beri sikit kelonggaran, itu semua adalah nikmat. Nampak tak? Maka dua sifat ni kena ada tuan-tuan. Bila Allah uji, sabar. Dan bila Allah beri kelonggaran sikit-sikit, maka kena bersyukur. Selama ni tak boleh mari sembahyang sujud. Masjid tutup, surau tutup. Siapa penuh sarang lagu. Makna tak terurus, tak ada cara. Tu boleh buka masjid, boleh buka surau, boleh sembahyang Jumaat tuan-tuan. Nikmat. Tapi adakah kita benar-benar bersyukur ataupun tidak? Ini jadi muhasabah pada kita. Nak kata sesuai sungguh kenapa hak berlaku 4 bulan lebih, 3 bulan lebih, 4 bulan ni tuan-tuan, dengan dua sifat ni pada kita. Adakah kita jadi orang yang sabar dan adakah kita jadi orang yang syukur pada Allah? Kayak kita tahulah fikir apa pula. Kokok fikir sendirilah tuan. Dah kerajaan awak ada PKPB, PKPP, dalah fikir sendiri tuan-tuan, kita pula hak jaga. Jadi ini menjadi satu peringatan pada kita tuan. Jadi pada malam ni dua sifat ni insya-Allah sama-sama pakat kita tadabbur. Kita muhasabah tuan-tuan, mudah-mudahan ada pada diri kita insya-Allah. Kerana besar ganjaran, besar kelebihan, besar manfaat bagi orang yang ada dua sifat ni tuan-tuan. Ini sama-sama pakat kita jadikan sebagai peringatan pada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya berkenaan dengan as-sabr. Sabar ni kalau kita tengok tuan-tuan, antaranya kita ambil balik, kita refresh balik ataupun kita flashback balik berkenaan bagaimana sirah perjuangan Nabi SAW. Berkenaan dengan sifat sabar ni tuan-tuan. Kita flashback balik, kita makna refresh balik, kita ni orang kata rewind balik tuan-tuan. Dengan apa yang berlaku ketika mana zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Fiqhul Harakah karangan murabbi kita Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awad. Ayat cik kita. Dalam kitab Fiqhul Harakah 3 jilid, jilid 1, jilid 2, jilid 3 jilid ada tuan-tuan. Itu semuanya menceritakan tentang bagaimana keadaan kehidupan Nabi menyampaikan Islam, berdakwah menyampaikan agama Allah. Bagaimana ujian yang Allah beri kepada baginda Nabi Muhammad SAW bermula pada peringkat permulaan dakwah. Nabi diangkat menjadi Rasul. Masa tu start lalu ujian. Allahu Rabbi. Sebelum diangkat jadi Rasul, orang kafir musyrikin cukup sayang pada Nabi. Sampai ke gelar Nabi Al-Amin. Orang kafir ni kalau dia nak pergi tubik, dia nak tubik kawasan, dia nak tubik Mekah, dia nak pergi, orang kata travel, tak ada lah tempat yang akan tinggal barang melainkan Nabi SAW. Orang lain tak percaya. Orang lain tak percaya.
Muka ni, tak percaya aku. Tinggal 1000, balik tinggal 50 ya. Tak percaya. Nah, hak oleh percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Dan sebab tu menggelar Nabi ni orang yang dipercayai, Al-Amin. Yang amanah. Oh, cukup sayang. Tapi bila Nabi diangkat menjadi Rasul, pada umur ketika itu kata ulama 40 tahun. Mulalah ditanam kebencian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini ujian Nabi start. Mana saya cerita secara ringkas tuan-tuan. Bermula ketika mana Nabi nak menyampaikan Islam. Nabi ini bila berdakwah, Nabi berdakwah peringkat pertama pada keluarga. Ini benda yang boleh kita ambil sebagai ibrah, pengajaran pada kita tuan-tuan. Nak buat baik, nak tinggal jahat, kita lepas tu keluarga kita. Itu kaedah dia. Anak kita, apa tu? Keluarga kita. Itu keutamaan. Ni anak terbiar, mak ayah terbiar, nak sebut cara orang lain. Bukan kata tak boleh. Keutamaan perlu ada pada tu. Nabi SAW nak saya buat Islam, pekat awal Nabi dakwah oleh keluarga. Ada yang terima, ada yang tidak terima. Pada halnya nak terima Abu Jahal, Abu Lahab. Ini pada halnya. Abu Talib bersama dengan Nabi walaupun dia tak masuk jadi macam-macam Nabi terima, halangan dan sebagainya. Makna makian, hinaan, cacian sebagainya daripada ahli keluarga Nabi yang tak terima apa yang Nabi bawa. Hak terima, terimalah. Hak tak terima, ini ujian Nabi. Kalau macam kita nak buat baik, orang duk maki macam-macam. Masuk mesyuarat, aku tak kata. Tak lalu. Nampak tak? Tak tahan. Tak tahan tuan-tuan. Ni kena sama-sama muhasabah. Kerana sifat orang berjuang ni, wala yakhafu laumata laim. Jangan takut akan hinaan, makian, cercaan yang ada. Itu makanan bagi orang berjuang. Nak buat baik ni perjuangan tuan-tuan. Huffatul jannah bil makarih wa huffatun nar bis syahwat, kata Nabi. Kerana jalan nak menuju ke syurga Allah, kita berjihad menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, akan ada orang lawan. Pertama daripada musuh Islam sendiri, yang kedua di kalangan orang Islam sendiri pun ada juga. Sebab tu 5 perkara disebut dalam satu kitab tuan-tuan. 5 perkara. Yang pertamanya, aman orang beriman yang benci pada yang dengki padanya. Dan orang kafir antaranya dah orang beriman yang dengki, orang kafir yang benci pada mereka. Ni antara musuh kita. Maka mana yang pertamanya orang kafir sih. Saya betul orang Islam sendiri juga ada juga yang macam-macam halangan mereka beri tuan-tuan dalam masa kita nak mendakwah, nak menyampaikan agama Allah Taala. Mereka menyusuhkan dan sebagainya tuan-tuan. Benda ni mana benda yang perlu kita lalui tuan-tuan. Dan benda inilah dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi berhenti situ? Tidak. Nabi teruskan lagi usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ini amanah Allah Taala. Nabi teruskan lagi dakwah Nabi menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan Nabi terpaksa bersembunyi. Peringkat awal di Mekah dinamakan sebagai dakwatus sirriyah, dakwah secara rahsia. Semayang pun nusuk. Mana siap ada perjanjian tuan-tuan. Orang kafir kata kalau nak mayang-mayang, tapi jangan tunjuklah depan orang. Pernah berlaku peristiwa satu mana Sayyidina Abu Bakar, bukan mayang luar, biar rumah. Dalam rumah ni, kat rumah dia biar rumah. Luar berandai tuan-tuan. Nampak dia orang kafir, dia marah lalu tuan-tuan. Padahal dekat rumah, takut ni tuan-tuan. Apa saya? Amanah, ini pada peringkat permulaan. Nabi sabar. Kalau kita tak nyabar tuan-tuan, kira apa kira. Sedangkan kita tak mikir apakah yang akan berlaku. Tapi Nabi ni cerdik. Sebab tu antara sifat Nabi Nabi pandang jauh. Itu antara sifat kepimpinan. Nak pilih pemimpin, antara sifat yang perlu ada pada pemimpin ni. Ni pemimpin sebab apa? Aku pilih sebab aku boleh lepet. Tak lepet lah yang aku nak pilih. Ni orang kita ni na'udzubillah. Nak pilih pemimpin, antara sifat pemimpin yang boleh dipandang jauh. Pandang jauh tu pandang Islam lah. Ni nampak Islam. Nabi pandang jauh. Walaupun apa berlaku, Islam dia hadapan. Ini jadi satu muhasabah pada kita. Nabi sabar. Nabi gunakan strategi sekian.
Mana kalau masa ni buat berjahat secara terang-terangan confirm. Sebab kerana orang kafir aman pada orang Islam. Jadi macam-macam strategi dilakukan oleh Nabi SAW dalam usaha dakwah menyampaikan agama Allah Ta'ala. Di samping ujian yang Allah beri pada Nabi tuan-tuan, bagaimana macam-macam halangan daripada berbagai pihak yang ingin makna tuan melemahkan dakwah Nabi SAW. Ini hak Nabi lalui. Peringkat awal Nabi sabar. Ini sifat Nabi. Nabi sabar. Itu di kalangan orang sekeliling. Allah Ta'ala uji juga Nabi tuan-tuan. Bila mana Nabi nak mendakwah, menyampaikan agama Allah Ta'ala, nak menyebarluahkan agama Islam, Allah uji pula akan diri Nabi SAW. Dengan matinya dua orang yang Nabi kasih, Abu Talib dan juga Siti Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardha. Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ambil nyawa dua orang ni serta. Mana mati Abu Talib, lepas tu mati pula Siti Khadijah. Mana kata kubur dok dah habis merah lagi. Mana? Kubur dok dah habis merah lagi, Allah ambil pula nyawa Siti Khadijah. Dalam masa yang tempoh yang dekat. Ini ujian sehingga tahun tu digelar sebagai Amun Huzni, tahun kesedihan. Sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih mati pak saudara Nabi tu tak hilang lagi. Nabi ni bila mana mati pak saudara ni, Nabi nangis tuan-tuan, Allah tu risau-risau. Sedih Nabi sebab kerana Nabi tak boleh nak Islamkan Abu Talib. Sampaikan Allah turunkan ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh kamu wahai Muhammad, kamu tak boleh beri hidayah pada siapa yang kamu suka. Akan tapi tugas tu walakinallaha yahdi man yasha. Hak beri hidayah ni tugas apa? Tugas aku, kata Allah. Kerjamu sampaikan Islam je. Sampai ujian yang Allah beri pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar tugas Nabi tuan-tuan. Besar tugas Nabi. Jadi kalau kita tuan-tuan baca sirah Nabi, kita tahu sekian-sekian, kalau kita buat dono juga jenis hak arti bahasa Allah akbar, tak tahulah. Jenis hak kata boleh kata jenis hak tak ada arti baru. Allah. Nabi susah payah menyebarkan Islam sampai Islam boleh ada pada hari ini. Kita boleh menikmati dua nikmat. Wa huma min a'zamin ni'am. Dua nikmat yang paling besar Allah beri pada kita, iaitu nikmatul Islam wal iman. Asbab kesungguhan mujahadah di sisi Nabi SAW. Sampai kita buat ilat Islam kena hina pun kita orang cari. Anak-anak muda kita, remaja kita yang penuh dengan masalah kejadian sosial, akhlak dan sebagainya, kita buat ilat mampu dia. Sudah, ini satu kebimbangan di sisi Nabi SAW. Baru ni saya pergi tuan-tuan, kita buat dok rush lagi lah, kita buat rondaan di bandar tuan-tuan. Kita kan di belah mana, belah Allahumma salli ala Muhammad, di Tanjung Flat Kolam tuan. Maknya dapat info tuan, start pukul 9. Start buat kerja dah. Saya tengah lalu, orang bawa itu lambat tuan-tuan, debur kita tembur lalu. Buat imam kerja kereta mampu tak pasal-pasal kita. Sungguh berlaku depan mata tuan-tuan. Selama ni dengar cerita Allah, tiap-tiap hari dapat info pukul 9 tu start dah. Dia tak start lewat. Itu maknanya undang lah. Lalu kita pergi cek pula tempat-tempat hak ni, KTTC Mall, Dow Bridge tuan-tuan. Jumpa tu sarung plastik, sarung plastik. Kondom atas kursi tuan. Atas kursi tuan-tuan. Allah. Jumpa pula arak atas meja, 5 botol arak dia. Mari saya pergi bawa anak-anak patah batu buruk, duk main dengan anak-anak tuan-tuan, biar ada batu sikit, tayang arak, kasbut. Allah Rabbi. Ini keadaan tuan. Tak kata teruk lagi keadaan kita. Ini jadi satu kebimbangan di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi sungguh menyampaikan Islam, sabarnya Nabi sampai kita buat ilat tuan. Tak ada kesungguhan kita. Allah Rabbi. Ini jadi satu muhasabah. Kita kait tuan.
Dia nak kata ni balik pada sifat sahabat Nabi SAW dalam menyampaikan Islam. Nah, Allah Ta'ala uji macam-macam. Nah, lepas tu peristiwa Taif, tuan-tuan, Allah uji pula Nabi sehingga kan Nabi singgah di satu kebun milik seorang kafir. Nah, Nabi duduk, Nabi menjana, Nabi minta mohon pada Allah, merintih berdoa pada Allah Ta'ala. Nah, katanya Nabi ni seorang hamba juga. Tak lain tak bukan pertolongan Nabi pada Allah Ta'ala. Nabi mengayu pada Allah, minta pertolongan. Nah, ashku da'fa quwwati, Allah kurma, kata Nabi. Wa hawani 'ala nas. Ramai mana sudah bahaya kat aku, ya Allah. Tapi Nabi ngadu bukan kerana Nabi nak berhenti, tidak. Nabi nak mohon bantuan kekuatan di sisi Allah Ta'ala. An-Naba. Sabar, Allah uji Nabi sabar, tapi hubungan dengan Allah Nabi tak tinggal. Ada semua link tu ada. Sebab tu Nabi kuat. Nah, ini ujian yang Allah beri pada Nabi SAW. Antara benda faktor yang paling besar. Yang saya cerita ni rekah lah tuan-tuan. Rekah sangat. Kita boleh, makna tuan-tuan boleh mendalami lagi bila mana kita baca kitab sirah Nabi SAW. Banyaklah kau anda kitab sirah pendur wa'iba kau. Mana hak mudah Melayu fikul harakah lah ni lah. Atau fikul sirah Ramadan Al-Buti. Fikul Nabawiyah. Macam-macam itu dah. Macam mana ni perjalanan kehidupan Nabi SAW, tuan-tuan. Nak katanya, faktor yang paling utama istiqamahnya Nabi dalam menyampaikan agama Allah Ta'ala. Istiqamah Nabi menyampaikan agama Allah Ta'ala, antara faktornya adalah sabar, sifat sabar yang ada pada Nabi SAW. Maka inilah yang menjadi satu muhasabah kepada kita, tuan-tuan. Tapi kita ujian, kita tak sampai tahap macam Nabi. Tak. Nabi dulu menyebar, nak menyampaikan Islam, nak memenangkan Islam, kerana pada masa itu dikuasai oleh orang kafir. Kita ini, tuan-tuan, tak siapa macam Nabi. Mana taklah siapa tarah macam Nabi, tuan-tuan. Tapi ingat, Allah akan uji mengikut keadaan kita. Allah akan uji mengikut keadaan kita. Ini nak katanya, adakah kita ni boleh berjaya menghadapi ujian Allah Ta'ala ataupun tidak? Ini jadi satu muhasabah pada kita. Antara beberapa yang berlaku pada kita ni lah 2-3 bulan ini, adakah kita sabar ataupun tidak? Maka sama-sama kita muhasabah dengan apa yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW itu. Sifat sabar jadi faktor utama, itulah yang mudah-mudahan menjadi sebagai role model, kedua hasanah, uswatun hasanah kepada kita, untuk sama-sama kita meneruskan perjuangan kita menyusuri kehidupan yang Allah beri. Tak lama lagi dah, tuan-tuan ni, sakit baki lagi, tuan-tuan. Kita pun dekat dah dengan kiamat ni, macam tanda dah Tuhan beri. Mudah-mudahan diisi dengan sifat sabar, insya-Allah. Sabar dalam kita menjalani kehidupan, sabar dengan keadaan kita, diri kita, tuan-tuan. Sabar dengan diri kita. Sabar dengan orang yang terdekat dengan kita. Kalau orang hak nikah, isteri hak bila kahwin dan ada anak-anak. Mak ayah, anak-anak, anak kena sabar. Dengan masyarakat MPKK, dengan orang kampung. Hak kerja pula bos dengan anak buah dengan bos, anak kena sabar belaka. Hak peniaga dengan pembeli kena sabar belaka. Faham tak? Maka setiap apa kehidupan kita, maka perlu ada sifat sabar. Tak ada sifat sabar, jadi tak comel. Kan viral video tu kan, hak baru ni, mana hak bawa motor, bini nurse, seorang jurawat. Hak pergi tolak motor anak hak ada depan tu kan. Ada tak? Kau tak tengok? Orang sini tak tengok Facebook. Alhamdulillah. Hak viral dalam Facebook. Ia balah mana lalu nak pergi kerja, tuan-tuan. Mana sipuh tak langgar. Cumanya orang lelaki ni tak sabar, tuan-tuan. Tangguk patah balik, tuan-tuan. Pergi balah mulut. Padahal pergi tak apa. Sabar lah. Balah, tuan-tuan. Pergi tolak motor. Kebetulan motor yang tolak tu ada anak cek depan, tuan. Jatuh, tuan-tuan. Tengah-tengah jalan jeng. Allah. Tak sabar. Tak? Tak sabar, tuan. Jadi buruk pada. Tuan-tuan. Ini sabar. Apa saja keadaan kita, sabar. Kenapa? Sabar ini banyak hikmah dan kelebihan di sisi Allah. Sabar ini banyak hikmah dan kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup banyak, tuan-tuan. Dan sabar hak mana hak boleh kelebihan yang Allah akan beri ganjaran. Sabar ketika mana Allah uji ni, boleh sabar lalu. Tu sabar sebenarnya.
Dan apakah maksud sabar ni? Kata ulama, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut, sabar ini adalah kita tetap mengutamakan agama pada benda yang membangkitkan hawa nafsu. Tetap kita membangkitkan agama pada benda yang membangkitkan hawa nafsu. Faham tak? Itu bahasa kitab lah. Perkara yang membangkitkan agama tu menjadi keutamaan bagi kita pada benda yang membangkitkan hawa nafsu. Contohnya, mesti COVID-19 ni, kita tak boleh tubik rumah. Sebab apa? Kita boleh sabar sebab apa? Kita tahu dah tubik rumah, kita tahu dah ada ilmu dah ni. Tubik rumah takut mudarat ni kita, takut mudarat ke orang lain. Faham? Ilmu kita. Nah, semua agama je belaka dah, Islam je belaka dah pada kita. Biar kita ni manfaat pada orang lain, jangan nyusah orang. Kita ada tak? Kalau kita mengutamakan benda yang membangkitkan agama, ini hak agama aja ni tuan-tuan, kepada benda yang membangkitkan hawa nafsu. Kalau ikutkan diri kita tuan-tuan, nak tubik tak rumah? Nak biar? Nak bosan gila duk rumah tu. Muka tu baca kau tengok je. Nampak tak? Pah muka-mu, muka tu, muka-mu, muka aku, muka-mu, muka aku. Ni dia kata. 3 bulan dah. Tak? Nak kata tuan-tuan. Mana kalau ikut hawa nafsu kita nak tubik, nak pergi situ, nak lepak situ, nak duduk sini, nak pergi makan angin, nak pergi makan gitu, mana hawa nafsu kita. Tak dia tak salah, tapi kehendak kita tak salah, bukan kata salah, bukan kata dosa, tidak. Tapi kita boleh sabar kerana ada benda yang lebih utama. Nampak tak? Mana ada benda yang agama lebih utamakan lagi tuan-tuan. Ada ni sabar. Jadi kata Imam Ghazali, sabar ni membangkitkan benda yang berkaitan agama lebih kepada benda yang membangkitkan hawa nafsu. Sabar. Dan sabar ni ketika mana? Sabar yang betul-betul Allah Ta'ala terima, as-sabru inda sadmatil ula. Ketika mana mula-mula kena tu sabar, Allah Ta'ala terima. Ni kena nama tak? You suppose sekarang 2 jam. Nama tak? Awal langgar kereta je degang. Sejam duduk dalam kereta serupa orang tu. Kopang tubik laga. Hak dalam hutang, dia dalam hutang tubik laga bang. Subuk belaka tuan-tuan. Nama tak? Subuk belaka. Sejam. Sejam yang supaya sekarang. Lepas tu, aku sabarlah. Apa habis aku sabar. Tu dah sabar lagi tuan-tuan. Sabar ni bila Tuhan beri, sabar lah. Nama tak? Bang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana balik pada Allah Ta'ala. Ada musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana? Nampak Allah. Payah ni tuan. Tak kata orang ayat ke diri saya sendiri tuan. Payah. Kadang-kadang kita lepas juga. Faham tak? Payah tuan. Jadi hak payah ni lah Tuhan beri ganjaran banyak. Sebab tu antara disebut oleh ulama kelebihan orang yang sabar ni, ulama sebut dalam Quran. Ulama sebut Allah Ta'ala nukilkan dalam ayat Quran kelebihan bagi orang sabar. Pertamanya apa dia tuan-tuan? Mereka adalah orang yang sentiasa bersama dengan Allah, dan Allah akan bersama dengan mereka. Kelebihan orang sabar ni, Allah sentiasa dekat dengan mereka, Allah akan sentiasa bersama dengan mereka tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Orang yang ada sifat sabar ni, dilatih diri dalam sifat sabar ni tuan-tuan, innallaha ma'as-sabirin, Allah sama dengan mereka. Ini kelebihan. Kalau Tuhan dekat dengan kita tuan-tuan, Allah sedap sungguh. Antara faktor dia sabar. Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kasih baginda Muhammad SAW. Dan Nabi adalah antara benda yang paling kuat ada dalam sifat Nabi, ada sifat sabar. Itu juga para sahabat, tabi'in, para alim ulama. Itu juga mudah-mudahan pada diri kita insya-Allah. Dan ini kelebihan disebutkan oleh ulama. Yang kedua, orang yang makna apa tuan-tuan, bila mana mereka sabar, kelebihannya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka akan mendapat makna pahala tidak terbatas. Mereka akan dapat pahala tidak terbatas, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang ada dalam diri sifat sabar, ajrahum bighairi hisab, Allah akan beri ajrun. Apa maksud ajrun? Pahala. Bighairi hisab, tanpa batasan. Apa maksud tanpa batasan? Unlimited. Unlimited. Macam kita pakai internet lah.
Nak pakai internet unlimited tuan-tuan. Sedap? Tak ah. Pakai 10 gig. Kita pakai, bini pakai, anak pakai. Duduk dalam rumah, bini hotspot, anak hotspot kita tuan-tuan. 10 gig. Sehari habis tau. Habis. Tak? Sehari habis tuan. Tak? Tak cakap nak top up mak. Tak? Kalau 10 gig, 20 gig, sikit. Unlimited. Pakai nak banyak tu. Tapi kena bayar lebih. Tak? Bayar mahal sikit. Gitu juga tuan-tuan. Nak boleh pahala besar di sisi Allah, usaha lebih kan. Tak? Sabar banyak lagi. Nak kena tahan sungguh-sungguh. Maka Allah Ta'ala akan beri kepada kita ganjaran yang cukup besar. Ajrahum bighairi hisab. Makna pahala yang mana tidak ada, makna bertepian, makna unlimited, tak terbatas bagi mereka. Allah Rabbi. Ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, orang yang sabar Allah janji syurga bagi dia. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Allah sebut dalam Quran, mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tertinggi di dalam syurga disebabkan kerana sabar yang ada dalam diri mereka tuan-tuan. Tempat yang tertinggi dalam syurga. Allah. Ini ganjaran, kelebihan yang Allah berikan pada orang yang ada pada dirinya sifat sabar. Ini sama-sama pakat kita muhasabah. Sama-sama pakat kita muhasabah. Makna apa tuan-tuan, dalam kita menjalani kehidupan kita, adakah ada nilai sabar itu dalam diri kita? Allah Rabbi. Ini sama-sama pakat kita ambil peringatan. Allah maja'alna minhum. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan mereka. Mereka ni siapa dia? Hum minas sabirun. Orang yang sabar. Allah. Amin ya rabbal alamin. Sabar macam mana tuan-tuan? Sabar dalam melakukan ibadah, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan insya-Allah tuan. Nak buat ibadat, buat baik ni payah. Sabar. Nak tinggal jahat pun payah. Sabar. Maka kena sabar belaka tuan-tuan. Mana sebut mudah, sabar. Pengalaman saya duduk di Mesir tuan-tuan, mula-mula mari seni kata Mesir ni misrun mim sa'ra musibah sabar redha. Ya redha apa yang kita mula-mula lah. Belum mari di Mesir tu dia ada dia panggil apa, dia ada kata apa? Ada sesi kata Allah Muhammad sallallahu taklimat. Mula-mula pergi Mesir tu. Mesir ni gini sikit. Mim sa'ra. Nak kita anggulah. Nunggu dah hafal. Siapa duduk dah sebulan tahu betul dah. Memang sungguh. Mesir ni min sa'ra sungguh tuan. Musibah, memang banyak musibah tuan. Bila pergi Mesir kita nak belajar kan. Kalau belajar di Malaysia sedap. Betul tak? Bilik akaun kalau di Malaysia. Betul tak? Pergi kelas naik motor. Naik bas pula duduk, gila ada kursi seseorang. Bas pula akaun. Mesir nak pergi kelas, perjalanan kelas 30 minit tuan. Kalau dok jam 30 minit. Kalau jam sejam. Pula naik bas tuan-tuan, nak boleh naik bas kena jalan kaki daripada rumah tu 10 minit lah. Waktu duduk Mesir saya balik Malaysia bapak so. Anak-anak bau story so benda ni. Mana nak kata apa tuan-tuan? Nak mana musibah macam-macam ujian. Naik bas pula tuan nak belajar ni. Naik macam ke bas sading, bang sading. Apa? Naik bas tu tak payah pegang apa, duduk confirm nak kena tu. Sungguh tuan-tuan. Teragi sekali. Kawan saya hak belajar di Jordan, dia mari Mesir musim cuti, dia pergi Mesir, dia kata tobat nak pergi dah Mesir. Ujian. Anak kata ujian tuan-tuan, cukup. Dengan bau tiup orang Arab, bau tiup orang Afrika, hangit untuk Allah. Pening sampai kelas pening itu tuan-tuan. Tak faham hak mana lecture ngajar. Dah pening situ dah. Nah, gitu balik pun gitu juga untuk Allah nak ujian. Nama anak kata Allah Ta'ala beri ujian kita. Nak buat baik, nak belajar benda baik, ujian Allah beri. Kan siapa? Nak sabar. Balik awal. Nama ada ujian. Nama ada anak katanya buat baik, nak buat ibadat, ada ujian Allah beri. Sabar. Nak tinggal maksiat, kena sabar juga. Nak tinggal benda maksiat hak benda kita hak biasa buat dah nak tinggal payah. Tapi nak boleh hilang betul kena sabar. Lawan. Nama ada. Lawan tuan-tuan, lama-lama boleh.
Nampak tak? Tuan-tuan. Ini sama-sama pakat kita muhasabah. Jadi mudah-mudahan sifat sabar tu ada dalam diri kita, tuan-tuan. Jadi ni yang pertama. Berkenaan dengan sifat orang beriman yang Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan. Jadi orang yang sabar. Yang keduanya iaitu orang yang syukur. Yang kedua asyukru. Nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Iman ni dua. Nisban al-imanu nisfun fis sabri, dia sebut tadi, wa nisfun fis syukri, syukur. Nabi SAW, Nabi menzahirkan rasa syukur Nabi ni macam mana? Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW riwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamahu. Hadis yang masih saya baca, tuan-tuan ingat. Nabi ni sentiasa bangun malam. Nabi buat ibadat sampai bekak buku lali Nabi SAW. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah. Aisyah tanya pada suaminya, wahai Rasulullah, wahai suamiku, sebab apa buat gini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah ampun dah dosa kamu hak dulu terkini. Sekiranya Nabi ada dosa tapi Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum. Nabi tidak ada dosa. Nak macam kita. Nak macam kita. Nabi tidak ada dosa. Tapi sebab apa Nabi bangun malam buat ibadat? Buat ibadat pula lebih pada orang hak banyak buat dosa. Sedangkan Nabi tak ada dosa. Kita hak melambak dosa. Saya lah tak kata korang. Hai bangun malam boleh kira, tuan. Tak kata korang Allah Rabbi. Bangun malam boleh kira. Bukan kata bangun malam. Subuh ada subuh saja. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW tak ada dosa. Malam tiap-tiap hari. Ibadat tak berhenti. Malam bagaikan rahib menitiskan air mata. Ini sifat Nabi. Sebab apa Nabi buat semua ni? Siang Nabi bagaikan singa memperjuangkan agama Allah. Tak duduk senyap, tak duduk diam. Pergi situ, pergi sini. Nabi seorang pemimpin, turun padang sekian-sekian. Ada masalah, selesai masalah. Sebelum naik Islam, Nabi perjuangkan Islam untuk memenangkan Islam. Lepas Islam menang, ada kerajaan, Nabi buat kerja untuk jaga rakyat dan sebagainya. Malam Nabi bagaikan rahib menitiskan air mata. Mohon pada Allah, bina hubungan dengan Allah tiap-tiap hari. Allah Rabbi, kalau kita sebut, tuan, cukup hebat. Ini muhasabah pada diri kita. Saya lah terutama, tuan-tuan, yang ini lagi dhaif, tuan-tuan. Allah Rabbi. Sebab kita tak berapa, saya tak berapa amalan kita ni. Boleh kira jari, Allah Rabbi. Banding dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan kata bagai langit bumi, tak jumpa tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Ini sebagai peringatan pada kita. Tapi sebab apa Nabi buat gitu? Sedangkan Nabi tak ada dosa. Ibadat Nabi cukup hebat. Sebab apa Nabi buat gini? Apakah jawapan Nabi bila Aisyah tanya begitu? Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zamik wa ma ta'akhkhar. Faqala sallam afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Ini jawapan Nabi. Salahkah aku nak jadi orang yang benar-benar bersyukur, kata Nabi. Amarah. Ni Nabi ajar pada kita, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi ajar pada kita, tuan-tuan, cara nak bersyukur, banyakkan hubungan dengan Allah. Sebab apa kita kena bersyukur? Tuhan beri nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nak hitung nikmat Allah, tak boleh hitung, tuan-tuan. Tak boleh hitung. Ya, atas dunia ada benda tak boleh hitung. Nampak tak? Ada benda tak boleh hitung, ada benda tak boleh hitung. Tak boleh hitung, bulu kambing boleh hitung? Boleh? Tak, boleh hitung. Seko je, dah banyak seko, boleh hitung bulu kambing. Jenuh itu, tuan-tuan. Besar lagi nikmat Allah. Besar lagi nikmat Allah. Tak boleh hitung, tuan-tuan. Banyak nikmat yang Allah beri. Start daripada kita tubik perut mak. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idah. Tubik perut mak Tuhan beri lalu nikmat. Siapa kita besar? Siapalah sekarang kita? Ada yang umur 30, ada 40, ada 50, ada 70, 80, ada 100. Nikmat Tuhan beri tak? Kan ada Tuhan nak beri. Mana? Ni nafas kita. Terik, lepas. Kalau terik, tak boleh lepas. Tuan terik kejap. Mana rasa? Se'eh ni. Nama tak? Boleh lepas. Dia tak terik. Se'eh kot. Tak boleh lepas, tak boleh terik. Habis. Na'udzubillah. Allah Rabbi, takut kita, tuan-tuan. Bimbang takut amal kita tak bercukup. Bukan kita takut mati, takut amal tak bercukup. Cukup saya lah, tuan-tuan. Allah Rabbi.
Ini muhasabah pada kita. Dan Nabi SAW, Nabi buat ni sebab apa? Kan Nabi nak tunjukkan syukur Nabi pada Allah, terima kasih Nabi pada Allah atas nikmat yang Allah beri. Tadi Allah uji Nabi, Nabi sabar. Bila Allah beri nikmat pada Nabi dengan kemenangan di Madinah. Lepas daripada peristiwa Taif. Lepas itu Allah Ta'ala peristiwa paling besar Al-Isra wal Mi'raj. Kan? Mana? Al-Isra wal Mi'raj. Allah jalankan Nabi. Min apa ni? Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan min Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Mekah ke Palestin. Isra. Wal Mi'raj min al-Masjidil Haram min al-Masjidil Aqsa ila samawati as-sab'a. Daripada Palestin, Masjidil Aqsa tuan-tuan, Nabi naik ke langit, 7 tali langit. Wa ila sidratil muntaha. Nabi naik ke makna sidratul muntaha, bertemu dengan Allah. Itu Mi'raj. Peristiwa ni Allah Ta'ala buat kerana Allah nak berikan ketenangan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah beri ujian macam-macam pada Nabi, Allah nak lihat betapa orang lain pun hebat lagi ujian Allah Ta'ala. Ada Nabi yang digergaji, ada Nabi yang diuji. Mana dengan anak-anak. Isteri tak mau ikut, anak tak mau ikut. Orang lain tak mau ikut apa gini, isteri anak tak mau ikut, tuan-tuan. Allah. Macam-macam ujian Allah Ta'ala beri pada Nabi-Nabi yang lain. Allah perlihatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lega sikit. Nah, lepas pada tu peristiwa yang besar adalah hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Nabi ke Madinah. Bila di Madinah Nabi berjaya membina empire Islam. Itu nikmat Allah beri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Tuhan beri nikmat pada Allah Ta'ala beri nikmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jadi orang yang syukur. Berbanyakkan ibadah pada Allah. Bukan setakat diri Nabi, Nabi sebarkan Islam pada seluruh rakyat yang ada di Madinah. Sehinggalah kembalinya Islam di Makkah. Adanya peristiwa Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah ni tanda syukur Nabi. Allahu Akbar. Tanda syukur makasih Nabi pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama-sama pakat kita jadi sebagai satu muhasabah ni jadi Nabi ajar pada kita. Sifat syukur macam mana tandanya adalah dengan kita memperdekatkan diri kita kepada Allah Taala. Wa imma dari sudut ibadah, dari sudut perjuangan jihad kita dan sebagainya. Anak ibadat dari sudut diri kita individu kena jaga. Anak ni berjuang kan main duduk depan takbir, ya dak kali. Tubik habis kok. Main yang orang ajak main jemaah apa gel. Ajai. Apa tahu? Ia nak bina kekuatan besar Nabi. Nak bina Islam di negeri kamu, bina Islam dalam diri kamu dulu. Tu Nabi ajar. Sebab tu Nabi tak berhenti tarbiyah pada sahabat. Bermula di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam masa di Mekah dulu. Nabi beri tarbiyah pada sahabat, sampaikan sahabat jadi orang yang hebat. Jaya menyampaikan Islam pada orang lain pun ikut. Kesungguhan Nabi. Apa Nabi bina jati diri yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita gitu. Nak bina Islam, kita dulu kena betul ni. Diri kita. Ni kita nak pun nak ikut untuk macam mana Islam nak dekat atas negara kita. Nama Arab, ini sama-sama pakai sebagai satu muhasabah pada. Ini tanda syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, syukur 3 perkara. Yang pertama syukur dengan hati, yang kedua syukur dengan lisan, yang ketiga syukur dengan anggota badan. Macam mana syukur dengan hati? Yakin, percaya pada Allah. Apa saja minallah ilallah. Semua datang daripada Allah dan biar kita kembalikan kepada Allah. Baik buruk daripada Allah. Kita kembalikan pada Allah. Faham tak? Semua datang pada Allah, kita kembalikan pada Allah. Itu. Yakin. Mana i'tiqad kita kepada Allah Taala. Nikmat Allah Taala beri. Yakin tuan-tuan. Tu hati. Kadang-kadang kita tak faham, kita tak yakin, tu jadi masalah. Yang kedua, lisan. Syukur lisan macam mana? Perbanyakkan lidah kita zikrullah. Perbanyakkan lidah kita dengan zikrullah. Kalau mulut tak banyak ingat pada Allah, hati gelap. Nabi sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Perbanyakkanlah kamu akan mengingati Allah Ta'ala. Saya tak ingat mata hadis Allah Masallah. Fa inna kasratal kalami bighairi zikrillah. Kerana apa? Kalau banyak cakap benda yang tak ingat pada Allah Ta'ala. La tuksirul kalam bighairi zikrillah.
Jangan perbanyakkan percakapan kamu, lidah kamu benda yang tak ingat pada Allah. Sesungguhnya kalau banyak cakap benda yang tak ingat pada Allah, qaswatul lil qalbi, gelak hati kata Nabi. Fa inna ab'adan nas minallah al-qalbu qasi, orang yang paling jauh. Ab'ad ni paling jauh. Jauh tu jauh dah. Paling jauh ni lagi jauh. Kalau kaedah syarak gitu. Ba'id ni jauh dah. Ab'ad ni paling jauh. Fa'ala af'al atau wazan af'al. Mana paling jauh? Jauh tu jauh dah ni. Kita jauh lagi. Allah Rabbi. Siapa dia? Al-qalbu qasi, orang yang hati gelap. Sebab apa? Dah mulut tak banyak berzikir. Mulut tak banyak ingat pada Allah Ta'ala. Kita alhamdulillah 5 hari, 5 hari, 1 hari 5 kali. Ada juga kita ingat pada Allah. Alhamdulillah. Tapi biar tambah lah. Nama tak? Dalam semayang tu, tu tetap dah lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat istiqamah sampai itu mati. Lepas semayang tu tambahlah sikit-sikit. Duduk saja-saja, duduk rumah, pandai-pandai kuas sebut Allah. Nak biar ada, lazimkan diri kita dengan zikrullah. Itu tanda syukur kita pada Allah. Itu. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Jaga tubuh badan kita daripada maksiat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mani rahimahullah ta'ala, dalam dia menghuraikan maksud berkenaan dengan anggota badan. Bab yang pertama dalam kitab Penawar Hati, 7 anggota badan. Bagaimana cara nak bersyukur dengan nikmat 7 anggota badan yang Allah beri ini? Antaranya jaga sungguh-sungguh jangan buat benda yang Allah larang. Itu tanda syukur. Jadi jagalah mata, jangan tengok benda tak molek. Allah. Tengok ke janda cik. Nampak tak? Jadi otomatik tu ya gerak tuan-tuan. Nampak tak? Telinga jaga, jangan mendengar benda-benda yang melarangkan, benda-benda yang maksiat. Orang ngumpat, aku nak join tak siap minta grup WhatsApp. Nak join grup WhatsApp tuan-tuan. Mek 5 tuan-tuan. Mek 5 grup tuan-tuan. Nak katanya. Lidah jaga, jangan cakap benda-benda buruk, jangan ngumpat sebagainya. Tangan jaga, jangan buat benda-benda yang maksiat, jangan buat benda-benda yang mana khianat ke orang sebagainya. Kaki jangan guna untuk melangkah tempat-tempat yang tidak baik tuan-tuan. Perut guna, jangan gunakan untuk makan benda yang haram, benda yang syubhat. Kemaluan guna, jangan guna pada benda yang tak molek, berzina tuan-tuan dan sebagainya. Maka ni bila kita jaga, maka tu syukur. Kan 3 ulama kata, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan tuan-tuan. Mudah-mudahan sama-sama pakat kita muhasabah. Mudah-mudahan bila kita jaya, mudah-mudahan bila mana kita dapat sematkan dalam diri kita dengan sifat syukur ini, mudah-mudahan kita menjadi di kalangan orang yang Allah Ta'ala sebut, fazkuruni azkurukum, bila mengingat aku, syukur atas nikmat yang aku beri, azkurukum, aku akan ingat kamu. Orang syukur, orang sabar, orang syukur ni Allah bersama dengan dia. Allah akan bersama dengan mereka tuan-tuan. Allah Rabbi sedar. Allah bersama dengan kita, itulah orang kata naungan yang paling hebat. Nampak tak? Anak kata tuan-tuan, sama-sama pakat kita muhasabah insya-Allah. Maka 2 sifat ni, mudah-mudahan dapat sama kita ambil ibrah pengajaran dan kita sematkan dalam diri kita insya-Allah. Terutama diri saya lah yang ini lagi doa ni tuan-tuan. As-sabru wasyukru tuan-tuan. Kalau kita bimbang, kalau kita tak sabar, kita tak bersyukur, takut jadi orang yang Allah Ta'ala kata apa? Mutubik daripada langit aku. Na'udzubillah. Man lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i. Man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i, kata dalam hadis qudsi. Barang siapa yang tak redha dengan ketentuan aku, barang siapa yang tak sabar dengan ujian aku, barang siapa yang tak syukur dengan nikmat aku, kata falyatlub rabban siwa'i, mencari Tuhan lain daripada Allah. Itu satu sindiran. Allah nak menempelak kita, orang yang tak syukur dengan nikmat Allah, orang yang tak sabar dengan ujian Allah. Wal yakhruj min tahti samai, dah cukup dengan tu, Tuhan tambah lagi, mutubik daripada langit bumi yang aku cipta. Lagi mana saja nyesako dicari, tak cukup. Sebab semuanya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah tak ada selain pada Allah. Maka ni satu peringatan pada kita. Jadi jadilah orang yang bersabar, orang yang ada sifat sabar, dan orang yang bersyukur tuan-tuan, insya-Allah dalam kehidupan kita lah. Dalam kehidupan kita sabar dengan ujian yang ada. Tak kiralah di kita, orang terdekat dengan kita, masyarakat sebagainya tuan-tuan. Itu juga syukur.
Cukup dengan apa yang Allah beri pada kita. Tanamkan daripada diri kita sifat qanaah, cukup dengan apa yang ada. Nama tak sampai kita perbanyakkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Maka semua ni sama-sama bakat kita sematkan dalam diri kita, insya-Allah. Dan saya cukup sekadar tu lah untuk malam ni tuan-tuan, sebagai sedikit perkongsian yang boleh kita dapat sama-sama kita dengar, dan mudah-mudahan dapat sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Saya sebut ni untuk diri saya juga, peringatan untuk diri saya yang pertama yang hina kita ini, dan juga untuk muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, insya-Allah. Nah, ini pakat-pakat sama kita muhasabah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla فيتبعون أحسن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.